Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada'i was salihin وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل أمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Muka surat 31 nak. Muka surat 31 telah bersyair. Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima makna perenggang yang kedua. Perenggang yang kedua. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini sekali lagi kita diberi peluang, umur yang panjang dan masa untuk kita melapangkan diri kita untuk sama-sama kita bermuzakarah ataupun berdiskusi kitab kita Ta'limul Muta'allim Melayu, ataupun dengan kata lain nama kitabnya Pelita Penuntut. Asal kitab kita ini iaitulah Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allumi, mengajar kepada pelajar akan jalan cara-cara belajar. Kitab ni nama dia yang Arab, mengajar kepada pelajar akan jalan-jalan belajar. Berarti kitab ini kita belajar bagaimana ulama dahulu belajar untuk mendapat ilmu yang berkat dan menghasilkan buah, iaitu dapat kita faham dan juga dapat kita amal dan akhirnya dapat kita sebarkan. Itulah buah daripada ilmu yang kita belajar. Kalau kita faham, kita boleh amal, kita boleh sebar, itu petanda alamat ilmu yang kita belajar diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita masih lagi berada pada tajuk Faslun fil jiddi wal muwazabati wal himmati. Tajuk berkenaan dengan bersungguh, berterusan
dan kemahuan azam yang kuat. Berkata pengarang kitab kita rahimahullah ta'ala Al-Syekh Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala dan terjemah oleh Syekh Muhammad Syafi'i Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Kata beliau, telah bersyair akan kami oleh Asy-Syaikhu Al-Ajallu Zahiruddin Muftil A'immati Al-Hasan ibn Ali yang dimasyhurkan dengan Al-Murghinani akan suatu syair. Apa dia syair dia ni? Syair maknanya nak cerita orang-orang yang jahil dan orang berilmu. Bermula yang jahil-jahil itu mati, mereka itu dahulu daripada matinya. Bermula yang jahil-jahil itu mati, mereka itu dahulu daripada matinya, mati yang jahil-jahil. Nya tu kembali pada yang jahil-jahil. Dan yang alim-alim itu, maknanya orang yang alim. Yang alim, yang tu dia hanya meletakkan sifat. Mausuf dia tak letak. Letak sifat orang. Yang alim-alim. Siapa yang alim? Orang yang alim-alim itu. Dan jika mati mereka itu yang alim-alim, maka hidupnya hidup yang alim-alim. Apa maksud daripada syair ni? Kata dia maksud syair ni, maksud yang dikehendaki oleh Syekh Ajallu Zahiruddin Muftil A'immah ni, Syekh Hasan bin Ali yang terkenal dengan Murghinani. Maksudnya bermula orang-orang yang jahil itu, dan jika hidup mereka itu yang jahil-jahil, sekalipun apa tu? Boleh dikatakan, tulisan tu putus lam tu, cuba sambungkan dia tu. Kalau silap baca kita baca, kalau silap hari bulan kita baca bunuh. Bunuh apanya? Bukan nun tu, lam tu. Pasal apa dia tak bersambung? Sambung. Boleh tu, bukan bunuh tu. Bunuh. Bunuh apa pula sini? Boleh dikatakan mereka itu orang-orang yang jahil. Mereka itu tu kembali kepada orang-orang jahil. Mati semuanya orang-orang jahil. Ustaz baca dulu, kemudian kita syarah. Sebab apa kata mati? Kerana ada beza mereka itu. Kerana ada beza mereka itu orang-orang yang jahil daripada orang yang mati. Tiada beza mereka itu orang-orang yang jahil daripada orang yang mati. Pada hakikatnya, hakikat orang mati. Kerana tiada beza orang hidup, orang mati, jahil ni, orang jahil. Orang jahil hidup dengan mati ni tidak ada beza. Kerana tiada ada pada mereka itu orang-orang yang jahil, pengetahuan. Dan tiada pula kesempurnaan dan kepandaian. Seperti kayu batu sahaja. Itu dia. Apa dah? Tu Syekh tu kata. Syekh kata apa? Dia kata bermula orang-orang yang jahil itu mati, mereka itu dahulu daripada matinya. Mana sebelum mati itu mati dah.
Orang jahil ni, walaupun dia hidup, hakikatnya dia telah mati sebelum mati. Adapun orang yang alim kata, dan yang alim-alim itu, orang-orang yang alim itu, dan jika mati mereka itu, orang-orang yang alim tadi, maka hidupnya berlainan, berbeza orang yang berilmu. Masa dia hidup pun orang tak kata mati sebab dia hidup. Sekalipun dia mati, tetap lagi masih dikira hidup. Pilih. Nak jadi orang hidup mati belum mati kah? Nak jadi orang yang mati, yang hidup walaupun setelah mati. Pilihlah. Bagi mereka yang waras dan berakal, sudah pasti. Kalau kita diberi pilih, kita akan pilih hidup kita ni sepanjang zaman. Walaupun jasad kita di dalam perut bumi, tapi kita tetap hidup. Disebut-sebut nama kita tadi. Diambil faedah dan manfaat. Lepas tu kata dia di sini, orang-orang jahil itu, bermula orang-orang jahil itu, dan jika hidup mereka itu orang-orang yang jahil, sekalipun boleh dikatakan mereka itu orang-orang jahil, mati semuanya. Orang jahil ni boleh dikatakan, ni puak mati belakang ni. Tapi jangan sebut depan dia gitulah. Marah ke dia lah. Jangan sebut, mana faham kita, boleh kata orang mati dah. Sebab apa kita boleh kata orang mati? Ini sebab dia. Kerana tu dia panggil illah ataupun sebab boleh dikatakan orang mati. Sebab apa kita boleh kata orang jahil ni walaupun hidup, kita boleh dah kata dia ni orang mati. Sebab apa? Ini sebab dia. Kerana tiada ada beza mereka itu orang yang jahil daripada orang yang mati pada hakikatnya hakikat orang mati. Tak ada beza. Orang yang mati dengan orang jahil tak ada beza hakikatnya. Keadaan diri orang mati dengan orang jahil hidup ni tak ada beza pada hakikatnya. Apa dia hakikatnya? Diumpama dia dipanggil wajah sabah, wajah penyerupaan, bentuk serupa orang jahil yang hidup dengan orang mati itu, di mana kesamaannya? Sifat sama orang hidup orang mati. Ni mana dia? Kerana tiada ada pada mereka itu orang-orang yang jahil pengetahuan. Dan tiada pula kesempurnaan dan kepandaian seperti kayu batu sahaja. Maknanya orang mati ni habis dah, dia tak boleh hajar, tak boleh apa, hilang dah, pandai ke apa, tak boleh jadi apa-apa dah. Dia tak boleh bergerak apa, duduk situ. Orang nak ambil manfaat tak boleh. Dia pun tak boleh beza dah apa dalam hidup dia, sebab dia mati. Kita nak ambil faedah pun tak boleh. Dia pun dikira tak pandai dah, sebab tak ada apa dah, mati. Ruh pun tercabut habis. Sama juga dengan orang jahil. Kita nak ambil apa daripada manfaat orang jahil? Nak tanya ilmu, dia tak ada ilmu. Dia nak beri faedah pada orang. Macam mana dia nak beri faedah sedangkan faedah tak ada di sisi dia? Umpama orang tak ada duit, kita pergi minta duit, dia boleh bagi duit? Kita pergi minta duit dengan orang tak ada duit. Kita desak dia, bagi dekat aku duit. Dia kata aku tak ada duit. Aku nak juga, bagi. Macam mana aku nak bagi? Aku tak ada duit. Kau tak ada duit pun aku nak duit juga hari ni. Kalau minta duit pada orang tak ada duit, marah orang, kecam orang, yang ni telefon kat ni Tanjung Rambutan ni, bukan orang waras ni. Tak apa nak sihat mana lah tu. Nampak tak? Nak bagi macam mana? Saya tak ada duit. Artinya orang tak ada duit, bila mana dikecam, diminta-minta pun, dia tidak boleh beri duit pada orang. Sama juga dengan orang jahil. Kita nak pergi ambil dengan ilmu dengan dia. Nak ambil macam mana? Dia tak ada ilmu. Dia sendiri pula nak beri ilmu pada kita. Nak beri macam mana? Dia juga tak ada ilmu.
Saya nak bagi ilmu pada awak. Lepas tu mana ilmunya? Saya tak ada ilmu. Nak bagi apa dah awak tak ada? Faqidus syai'i la yu'ti. Ulama kata orang yang tak ada sesuatu, mana mungkin untuk dia memberi sesuatu. Habis tu serupa awak dengan orang mati. Orang mati awak pergi minta lah apa pun, dia tak boleh beri apa dah. Pasal apa? Pasal dia mati. Awak ni, saya tak mati lagi, saya hidup. Sama juga, walaupun awak hidup, awak pun tak boleh beri apa-apa juga. Nama je hidup, tapi tak boleh beri manfaat. Serupa je kamu dengan ni, mati serupa je. Baik matilah. Maknanya, ini bandingan sindiran kepada kita. Tujuan apa? Bukan nak matikan semangat kita, nak beri motivasi biar kita sedar. Bila mana kita jahil, kita kena belajar. Bila mana kita bergelar sebagai seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, maka kewajipan, kemestian kepada kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jangan jadi orang hidup mati tadi. Almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamu kan selalu pesan, diumpamakan kita ni jangan jadi burung unta. Ni kalau kita boleh tengok balik Facebook ke YouTube, seronok ketawa kita kecil itu masa hidupnya ataupun setelah pergi dia punya. Tengok tu sebagai contoh yang dekat. Guru kita. Kita ni kata dia jangan jadi macam burung unta. Pasal apa jangan jadi macam burung unta? Burung pun tidak, unta pun tidak. Itu dia. Nak kata unta, bukan unta. Nak kata burung, tapi bukan burung. Orang panggil burung unta. Nak kata hidup, macam tak hidup. Nak kata mati, nasi lemak 2 pukuh. Nampak tak? Nak kata hidup, tak serupa orang hidup. Tapi nak kata mati, nak kata mati orang ni, roti canai 2 biji. Telur tempel pula sebiji. Telur masuk separuh pula 2 biji. Allah. Habis tu kita nak kata mati. Mati apa? Habis tu yang makan tu orang. Hantu. Orang. Nak kata hidup tak boleh beri manfaat. Nak ke bumi nampak menapah lagi. Tarik lepas. Tak mati lagi ni. Kalau mati tu tak kebir dah. Buku-buku, tanam-tanam. Tak ada faedah hidup. Berat bumi. Berat bumi. Hiduplah malah-malah belajar jahil. Sedangkan kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ni manusia yang teragung paling alim. Jadi dah kita jadi umat Nabi Muhammad, kita kata sayang pada Nabi Muhammad, kita nak ikut Nabi Muhammad SAW, maka kita kena ikutlah Nabi Muhammad SAW. Nabi ni suka belajar, Nabi beri motivasi suruh belajar, istiqamah, bersungguh, terancang dengan baik. Kita ikut Nabi Muhammad lah SAW. Jangan duk kata sayang pada Nabi, nak ikut Nabi yang kita, malah pahit. Tuan-tuan faham malah pahit? Anak-anak faham tak? Malah pahit, malah sungguh. Malah pahit ni belah Kelantan ni, semua perkataan dia ada kata penguat, kata penyokong. Malah pahit, maknanya bersangatan malah. Macam mana kita nak sayang Islam, nak bela Islam, nak jaga iman, nak sebar ilmu, nak ajak orang pada Islam, kita sendiri pun tak tahu apa itu Islam. Kita sendiri pun tak tahu apa itu ilmu. Jadi tak ada beza awak orang mati di rumah jenazah, rumah mayat tu dengan awak hak hidup. Tak ada beza langsung. Dia hak mati tak boleh beri ilmu pada orang, nak beri penjelasan, nak ajak orang pada Islam, nak beri faham pada orang. Awak juga walaupun nampak je hidup serupa dengan orang mati. Mari nak baca talqin. Talqin pada orang hidup yang malah belajar tadi. Jahil. Lepas tu kata dia, serupa. Teruk lagi serupa apa? Serupa batu, serupa kayu. Lepas tu kita berdepan dengan orang jahil yang tak nak belajar, tak nak menghilangkan kejahilan dia ni, maka seolah-olah seperti kita berdepan dengan batu-batu dan kayu-kayu. Tak tahu benda dia. Macam batu kah? Kayu. Muka Ustaz kata ni, tengok pengarang kita kata. Syekh Zarnuji sebut ni. Bandingan dia, seperti kayu batu sahaja. Batu dengan orang jahil malah belajar ni, jangan dibuat kawan. Biar dia kata kita sombong pun. Sebab kalau kita berkawan dengan orang yang malah, orang yang jahil, dengan kita pun jadi malah, jadi jahil. Penuh dengan kita.
Kita nak ajak dia malah. Akhir sekali dia tarik kita supaya jadi malah macam dia. Lepas tu dia dah lah jahil. Dengan kita pula jahil. Tak pasal-pasal. Untung. Tak ada untung. Rugi, tentu. Nampak tak? Malah-malah dia nak berkawan dengan dia. Kalau pergi dekat dia pun, ajak dia belajar. Ajak dia mengaji. Biar sama-sama kita ni belajar. Tu dia. Berlomba-lomba bersungguh belajar, itu bagus. Ya. Awak duk berkawan dengan orang mati. Orang mati macam terkena yang usung-usung lah. Itu dia. Bagi makan banyak belanja pun habis beras. Tak ada faedah apa. Itu dia. Maka ditempati, diserupakan. Ditempati itu tulis diserupakan. Tulis di bawah kalimah ditempati, diserupakan. Untuk mudah faham lah, akan datang tu mudah faham. Ditempati maksud diserupakan. Maka ditempati yang ini diserupakan. Tengok kitab balik. Ditempati mana diserupakan mereka itu. Mereka itu mana? Mereka itu orang-orang yang jahil. Maka pada tempat orang mati sahaja. Diserupakan mereka itu seperti posisi orang yang mati. Orang jahil ni diserupakan seperti posisi hidup dia dengan orang mati. Orang mati terbujur kaku, tak boleh buat apa. Dia sendiri nak ke bumi dia tak mampu. Orang lain buat belaka. Artinya tak boleh beri faedah apa dah bila mana dia mati. Kadang kita tengok orang mati. Apalah awak tak nak urus saya. Saya pergi gali kubur saya sendiri. Saya mandi saya sendiri. Saya kapan sendiri. Saya pun masuk kubur. Saya pun ke bumi saya sendiri. Ada tak orang macam tu? Ada. Jadi orang lain semua, dia tak boleh buat apa dah. Tak boleh ambil apa-apa, tak boleh beri apa-apa dah. Mati. Waktu orang jahil ni, kita nak tanya apa dia? Saya nak tanya sikit awak gini-gini. Jangan tanya saya tak tahu. Saya nak pandang awak sikit, saya nak pandang apa sebab saya tak tahu. Habis apa yang awak tahu? Saya tak tahu apa-apa. Ya? Tak tahu apa-apa, kena belajar lah. Biar kita tahu. Baik, tengok kita balik. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Dan bermula orang-orang yang alim-alim itu. Alim namanya berilmu lah. Tak mesti jadi alim melangut, melaut. Tidak. Berilmu. Apatah lagi kalau banyak ilmu. Dan jika mati mereka itu orang-orang yang alim. Sekalipun boleh dikatakan mereka itu orang-orang yang alim hidup. Orang alim pula walaupun dia mati boleh kita kata ia masih hidup. Sebab apa kita kata boleh? Ini sebab dia. Kerana tu sebab boleh kita kata orang yang alim mati ni hidup kerana manfaat ilmu mereka itu orang-orang yang alim berjalan. Mana hidup dan berkekalan. Orang beramal, ilmu dia hidup. Orang duk bawa ke sana kemari, sebar ke sana kemari, berjalan. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, orang Palestin, membesar di Mekah, Madinah, kemudian merantau negara Arab belajar ilmu dan akhirnya wafat ataupun meninggal dunia di bumi Mesir, di Qahirah, dikebumikan di Qahirah. Jadi tak pernah sampai dia di Malaysia ni. Indonesia tak pernah sampai, di Thailand tak pernah sampai, Afghanistan tak pernah sampai dia. Tak pernah sampai dia di bumi Malaysia, di bumi lain selain daripada tempat-tempat yang pernah ia pergi menuntut ilmu waktu hidup, tetapi ilmunya memenuhi langit dan bumi, timur dan barat, utara dan selatan. Daripada dia hidup, sebar ilmu sampai hari ini, insya-Allah sampai kiamat. Ilmunya sampai di serata alam. Mati lama dah. Bila? 204 Hijrah. Sekarang 1443 Hijrah.
Berapa tahun lepas? Selama 1200 tahun yang telah lepas. 1200 tahun. Imam Syafi'i telah meninggalkan kita. Tapi orang duk sebut pagi, petang, siang dan malam. Imam Syafi'i berkata. Imam Syafi'i berpendapat. Imam Syafi'i menyatakan kaedah sekian-sekian, begian-begian. Disebut di mulut-mulut manusia penuntut ilmu yang beribu-ribu, berjuta-juta manusia. Apa maknanya? Hidup Imam Syafi'i walaupun dia telah mati pada jasadnya. Hidup pada apa? Pada ilmu dan amalan yang ditinggalkannya. Hidup sepanjang zaman. Orang kampung kita, orang taman kita, mati minggu lepas. Tak ingat dah. Tak sebut dah. Itulah. Akhir sekali kadang-kadang keluarga pun terlupa. Berapa lama dah arwah ni? Gemulah ni mati. Berapa lama dah? Tak ingat tu. Tanya orang lain pula. Berapa lama dah mati? Kena tanya anak dia tu. Berapa lama dah mati? Lebih kurang sebulan dah. Tak ingat habis dah. Baru sebulan mati. Tak ingat, tak disebut dah. Pasal orang tu, pasal kita tak ada ilmu. Tapi kalau ada ilmu orang tu mati, orang akan sebut nama dia, orang akan sebar ilmu dia, orang akan amal apa yang ditinggalkan amalannya. Inilah dikatakan orang mati yang hidup. Kita nak jadi orang ni ke nak jadi orang tu, orang tadi? Nak jadi orang ni lah. Orang ambil ilmu dia. Itu maksudnya dikatakan hidup. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Suyuti, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyanus Tsauri, Abdullah bin Al-Mubarak, Amirul Mu'minin fil Hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tabrani, Ad-Dailami, Al-Baihaqi, selalu disebut-sebut oleh orang. Kita. Mak ayah kita, tu nenek moyang kita, orang kampung kita, tak sebut. Kalau sebut pun, tahlil lagi ke malam ni? Tanya tahlil lagi tak malam ni? Tu je. Pada tu tak ingat dah. Tak ingat. Masya Allah. Kata pengarah kita kata lagi. Dan keelokan sebutan mereka itu orang-orang yang alim, kekal seperti waktu hidupnya juga. Orang sebut dia serupa. Waktu dia hidup pun orang sebut dia macam tu, waktu mati pun sebut macam tu juga. Masa hidup, tu anak-anak murid dia kata, tok guru kita kata sekian. Sekarang Imam Syafi'i mati dah. Kita pun kata begitu juga. Imam Syafi'i kata sekian. Serupa seolah-olah duk hidup dalam kalangan kita. Kita sebut ilmu dia. Apa tak? Serupa sebutan dia masa hidup pun orang sebut-sebut macam tu, mati pun disebut-sebut. Imam Malik gurunya, mati awal lagi tapi disebut-sebut. Bila mana terlibat kita dengan ilmu, nama-nama orang ini, ulama-ulama ini sentiasa meniti di bibir-bibir mulut para alim ulama, sentiasa berlega dalam minda dan fikiran mereka itu. Mana hidup zahir dan batin. Dalam hati duk teringat, dalam mulut juga disebut-sebut. Ya Allah, jadikanlah kita semua ini sebagaimana Engkau jadikan alim ulama, disebut-sebut, diambil manfaat mereka itu dan amalan yang berkekalan. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Ni mulianya, eloknya sebutan mereka. Dan bersyair pula. Dibawa pula syair lagi. Ni sebagai galakan pada kita. Dan bersyair pula akan kami oleh Syekhul Islami Burhanuddin. Syekh Burhanuddin bersyair pula, bawa syair pula. Nak beri motivasi, penjelasan pada kita. Apa kata dia? Pada jahil itu kematiannya ahlinya dahulu daripada matinya. Menyokong syair tadi. Maka tubuh-tubuh mereka itu orang jahil. Mereka itu orang jahil dikuburkan dahulu daripada kuburnya.
Dikuburkan dahulu daripada kuburnya. Bahawasanya seorang yang tiada hidup dengan ilmu itu matinya, dan tiada baginya pada ketika bersandar itu sandarannya. Tengok pada syarah dia. Yang tu tak apa, terang, jelas lagi. Tengok makna syarah dia tu. Maksudnya, maksud syair tadi, Syekh Burhanuddin bersyair tadi, sabitlah. Sabit mana? Sungguhlah. Benarlah. Sabitlah, sungguhlah, benarlah. Pada sifat jahil itu kematian bagi empunyanya, umpanya sifat jahil. Orang jahil. Yang dikatakan dia kan empunyanya sifat jahil. Empunyanya sifat jahil. Mana orang jahil? Mati dahulu daripada mati yang hakikatnya. Sungguhlah orang yang jahil itu, sifat jahil itu pada seseorang, boleh kita kata orang ni telah mati sebelum matinya. Boleh kata dia. Jadi syair ni sebenarnya nak sokong makna syair atas tadilah. Maknanya syair yang makna seerti dengannya. Boleh kita kata orang yang jahil ini sebagai sifat seperti orang yang mati pada hakikatnya. Dan adalah tubuh-tubuh badan mereka itu orang yang jahil, dikuburkan dia. Akan kubur orang jahil tadi dahulu daripada dikuburkan pada hakikatnya. Hakikat mana sebenarnya pada pihak melengkapi atas sifat-sifat kematian. Itu dia. Sifat-sifat kematian mana? Seperti tak tahu apa suatu. Tulis sikit dekat sifat-sifat kematian, tulis seperti tidak tahu apa-apa sesuatu. Tulis dekat sifat-sifat kematian. Apa maksud sifat-sifat kematian? Seperti tak tahu apa suatu. Seperti tak tahu apa suatu. Dia kata apa? Orang jahil ni boleh kita kata seperti orang mati. Itu dari sudut panggilan. Adapun jasad orang jahil itu sebenarnya kubur baki diri dia. Jasad tubuh orang jahil itu sebenarnya kubur dia. Kubur mana? Kubur sementara belum dikuburkan jasad dia setelah dia mati. Dia tak bawa diri dia tu sebenarnya kubur bagi sifat jahil dia. Jalan. Itu dia. Ni panggil hantu merayau. Hidup merayau. Hantu sungguh engkau ni. Hang ni hantu sungguh. Hantu merayau. Hantu ni makan dia. Makan minum usik orang. Orang jahil tu kerja dia tu. Makan minum usik orang. Jasad mereka itu merupakan kubur bagi mereka itu sebelum dikuburkan jasad pada yang hakikat sebenar mati. Orang jahil. Allah, sebelum ahli keluarga dia kuburkan dia, sebenarnya kubur bagi diri yang jahil tadi, jasad dia sendiri. Jasad dia ialah kubur bagi kejahilan dia. Sebelum jasadnya benar-benar dikebumi selepas kematiannya. Habis itu ramai orang macam ni nak. Sebab tu kita hidup sekarang ni bukan sekadar hidup dengan COVID, sebenarnya kita hidup lama dengan hantu ni. Dengan zombie ni. Nampak tak? Orang jahil itu zombie lah. Gitulah mudah cerita. Ganggu kan? Ganggu tu supaya kita pun jadi zombie juga. Sekali tu ganggu kan? Nak bawa apa orang jahil? Tak ada apa. Lepas tu sebut habis borah. Tak nasi habis. Tak air habis. Ayam lambat makan. Habis tiba kita. Tak cukup makan nasi saja kita. Lambat-lambat. Tapi nak ambil manfaat ilmu, tak ada. Nak suruh mengaji, malah. Hang ni hantu ke orang ni.
Ni. Jaga-jaga dengan zombie ni. Takut kita punya jadi zombie kok. Nampak tak? Tu dia. Betul lah. Betul. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, khususnya anak-anak kita, jangan jadi zombie-zombie, hantu-hantu yang meraya-raya menyusahkan kita. Habis itu macam mana? Kita kena belajar sungguh. Hilangkan jahil kita itu dalam diri kita. InsyaAllah kita jadi orang yang hidup walaupun setelah kita mati. Allahumma amin. Biar jadi kita tu. Kita tak nak jadi hantu. Ni belum mati hantu dah. Kalau dah mati, duk sibuk pula ala kubur lah, susah diri. Itu maksud dia. Maksud dia bukan mana mati sungguh kena baca talqin, kena tanam. Kita pun ambil orang jahil tak nak belajar. Kita pun ikat dia. Ni orang mati ni tak boleh, ni bahaya. Kita pergi tanam kat kubur, tak boleh tu. Jangan buat begitu pula. Suruh dia mengaji. Minta dia belajar. Dan sifat-sifat orang yang dalam kubur. Berkata musannif rahimahullah ta'ala. Dan sifat-sifat orang yang di dalam kubur. Dan sifat-sifat tu dia ataf pada kata atas sifat. Melengkapi sifat-sifat atas sifat-sifat kematian. Dan sifat-sifat orang yang dalam kubur. Orang jahil ni, dia ni ada sifat orang mati. Dan sifat orang dalam kubur. Mana sifat orang mati? Tak tahu apa satu. Tak tahu benda. Orang dalam kubur. Serupa. Pergi tanya orang kubur. Hei penghuni kubur. Aku ingin bertanya kepada kamu satu masalah. Tanyalah sejuta kali pun. Kalau dia bercakap, mati kita pula. Nampak tak? Orang kubur tu lah. Contoh kita cakap itu, kita dengar orang bercakap pula, keluar suara daripada kubur. Dengar kita pula mati, tak sepasal. Dia kata apa? Hei, orang hidup. Engkau minta apa dengan aku? Kita pun terkejut lah. Mati dengan kita pula. Lepas tu kita pergi kat kubur, cakap lah apa pun. Walaupun manusia tu beratus ribu orang dalam kubur. Tapi suara sepatah pun tak dengar. Habis tu nak ambil manfaat apa? Tak ada boleh ambil manfaat apa. Sifat dia dengan sifat orang mati serupa. Tu dia. Sifat ni. Jangan ada pada kita, jangan. Kena usah. Jangan ada pada keluarga kita, ayah kita, mak kita, adik-beradik kita, masyarakat kita. Jangan ada sifat-sifat orang hidup ni bersifat dengan orang mati. Allahu Akbar. Sebab apa pengarang kitab kita, Syekh kita kata begini? Kerana orang-orang yang mati yang di dalam kubur itu tiada memberi manfaat lah oleh tubuh-tubuh badan mereka itu. Siapa? Orang-orang mati. Tak boleh beri manfaat tubuh badan itu akan suatu perkara. Tu. Maksudnya tak boleh beri manfaat apa pun. Tak boleh buat apa dah. Sama juga dengan orang jahil, tak boleh buat apa suatu. Maka demikian juga orang-orang yang jahil itu, tubuh badan mereka itu, orang-orang yang jahil, tiada memberi manfaat apa-apa pada pihak agamanya. Tubuh-tubuh orang jahil ini sekalipun duduk bernafas, duduk bernyawa lagi, masih ada roh, kita panggil orang hidup. Tetapi sebenarnya tubuh badan dia tidak boleh beri apa-apa manfaat dari sudut agama. Tak boleh beri apa. Allahu Akbar. Ni orang jahil. Sebab tu orang jahil ni orang tak ambil kira. Pasal dia jahil. Ambil kira apa? Tak ada ambil kira. Dan kehidupannya bangsa akhirat tak boleh beri manfaat juga pada kehidupannya bangsa akhirat. Bab agama tak boleh ambil, dalam bab akhirat pun tak boleh ambil apa. Pasal jahil. Dan bahawasanya seorang itu manakala tiada hidup ia seorang dengan bersifat dengan sifat ilmu dan pengetahuan, maka boleh dikatakan ialah seorang yang mati yang tiada baginya bagi seorang pada ketika bersandar ia seorang daripada lupanya. Yakni hidup berdiri. Yakni manakala tersandar ia orang jahil. Ia orang jahil daripada lupanya.
dan lalainya, maka tiada bangkit berdiri ia orang jahil. Dan beramal ia orang jahil dengan amalan agamanya, hanya tiap-tiap tersandar, maka terlupa pula dengan segeranya, dan berkekalan padanya pada lupa, dan bertambah-tambah lupanya, hingga demikianlah selama-lamanya. Orang jahil, sekalipun dia tersedar, dia tak boleh buat apa, sebab dia tak ada ilmu. Dia tersedar daripada lupa dia, lamunan dia. Adakah dia boleh beramal? Tak boleh beramal juga sebab tak ada ilmu. Akhir sekali dia lupa pula. Tersedar nak beramal, tak boleh sebab tak ada ilmu. Dia lupa pula. Akhir sekali lupa. Na'udzubillah min zalik. Jangan jadi orang jahil. Tak boleh buat apa-apa dia. Kemudian yang lainnya pula, dan bersyair yang lain pula. Jadi sekali itulah untuk malam ni, insya-Allah. Panjang umur kita akan sambung lagi. Kitab kita ini masih lagi dalam bab bersungguh, berkekalan istiqamah dan himmah yang tinggi, insya-Allah. Dan jadilah kita pelajar yang bagus, yang rajin, yang bersungguh, dan cita-cita keazaman yang tinggi. Jangan jadi zombie. Jangan jadi orang hidup mati, duk mengusik orang. Duk mengusik orang jadi. Jangan jadi begitu. Jadi kita orang yang berilmu, orang yang boleh memberi manfaat kepada umat ini. Itulah manusia sebaik-baiknya, iaitu manusia yang boleh memberi manfaat yang banyak kepada manusia yang lain. Maka kita harap kita termasuk salah seorang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban mubarakan fih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.